itu adalah pangkalnya, tulang rusuk. Jika kamu cuba meluruskannya, maka ia akan patah. Namun bila mana kamu biarkan ia, maka ia akan tetap bengkok. Kan? Cuba meluruskannya, risikonya patah. Membiarkan dia, dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita kamu. Maksudnya sahabat-sahabat wanita, kenapa ada tajuk wanita dambaan syurga? Paling mudah nak masuk syurga kata Nabi SAW, tapi terbukti paling ramai dalam neraka. Kan? Kenapa cerita pasal wanita je Ustazah paling mudah masuk syurga tapi paling ramai dalam neraka? Lelaki macam mana pula? Dah tajuk hari ni cerita pasal wanita, kita fokuslah pada wanita. Nanti kita suruh ustaz mana pula cerita lelaki dambaan syurga. Okay? Wanita dambaan syurga. Jadi Masya Allah tabarakallah, sebab ketika kita belajar buku Angan-Angan ke Firdausi di sini, di setiap majlis ilmu tu pun kita faham. Angan-Angan ke Firdausi ni kita mudah untuk jadikan dia sebagai kenyataan kalau kita berbuat. Tak susah mana untuk keluar rumah. Pagi tadi pun dalam 2 kuliah saya bercerita. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab sebagai isteri boleh mudah ke syurga Allah. Sebagai anak boleh mudah ke syurga Allah. Sebagai pemimpin masyarakat boleh mudah ke syurga Allah. Sebagai jiran boleh mudah ke syurga Allah. Buktinya bila Nabi SAW bagi tahu, siapakah orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan jirannya. Kan kalau kita kata, akulah tu paling baik dengan jiran, petang-petang duk hantar kuih dekat rumah sebelah. Tapi bila pokok tombang, ya Allah bang, nasib baik tak kena kat rumah kita, kena kat rumah sebelah bang. Nasib baik kita tu rupanya kita belum jiran yang baik lagi. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita kalau belajar adab, lah aku ni paling baik rasa dengan jiran satu taman ni. Tapi biasalah mulut kita ni, ya Allah nasib baik bang, tikus-tikus tu tak masuk rumah kita, masuk rumah sebelah bang, dia sesat rumah sebelah. Syukurlah bang. Rupanya itu belum jiran yang baik. Kita sepatutnya tolong fikir sekali macam mana rumah kita selamat daripada tikus-tikus tu tak masuk juga kat rumah sebelah. Macam mana pokok tu tak hempap rumah kita, macam mana kita nak rasa susah macam jiran kita yang tengah susah tu. Oh ternyata bila kita belajar akhlak Nabi SAW, jauh lagi lah kita dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala melalui jiran. Belum lagi cerita, Ustazah saya bela orang tua saya sakit Ustazah kan. Orang lain semua tak mau jaga, sibuk kerja. Saya ni lah yang menghadap balik kampung setiap ujung minggu. Kan sahabat-sahabat, mudah dah ke syurga tu. Tapi kita menyalahkan orang tu, orang ni. Asyik kita je kena buat. Akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, benda yang boleh memuatkan kita masuk ke dalam syurga dengan mudah, ia tak mengundang pun kita ke dalam syurga. Jadi wanita, sebenarnya setiap kunci-kunci syurga tu ada pada kita. Antaranya dalam hadis ni, kalau kita menerima teguran, sudah pastilah orang yang paling dekat dengan kita. Ditegur oleh suami, cara bercakap, cara kita bergaul, cara berpakaian, patutnya kita disuruh bersyukur dengan teguran itu. Maka perkara pertama, nak jadi wanita dambaan syurga, kalau yang dia tegur tu adalah urusan agama kita, patut seorang perempuan rasa dilindungi yang amat sangat. Rasa dilindungi yang amat sangat, sahabat-sahabat. Syok, kalau kita nak keluar rumah ni, pasal apa baju ketat sangat ni? Jangan melenting dulu. Dulu tak pernah marah pun, baru datang kuliah maghrib sekali kat masjid dah sibuk baju orang ketat tak ketat. Syukur sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan Ustazah baru lepas duduk sebelah Nilofa, kan? Program apa hari tu? Program Festival Sunnah. Biar pi lah orang nak pandang tang mana, tapi Ustazah pandang dalam satu sesi ni. Antara yang paling membahagiakan selepas berumah tangga, terasa macam agama kita dibantu jaga oleh suami kita. Oh sahabat-sahabat dirahmati Allah, suami tegur walaupun dalam keadaan berniqab ni, kadang-kadang kita orang perempuan suka nak bercantik-cantik, make up juga walaupun make up yang nipis. Lepas tu dia tanya, bukannya orang nampak pun, kalau kat rumah nak cantik-cantik macam tu tak apa. Ya Allah, insafnya Ustazah, betul juga dah. Maka sejak dia tegur tu, saya tak pernah tak make up kat rumah. Saya pandang pula dia atas bawah kan. Aku ni pernah ke tidak make up kat rumah? Kan sahabat-sahabat. Lepas tu dia cakap, nak gimana ni cantik sangat baju. Lepas tu dia pun kata, okey, kalau dia tegur baju aku cantik-cantik kat luar, aku kena buktikan dalam rumah pun baju aku cantik. Maka sejak daripada hari itu Ustazah, saya susun baju saya. Isnin baju mana nak pakai, Selasa baju mana. Kat rumah tahu sahabat-sahabat. Saya pun fikir, aku tak pernah lagi, aku tahu Isnin kelawar, Selasa kelawar, Rabu kelawar kan. Jadi mudah-mudahan syurga lah tempat dia. Sebab ditegur, dia terus berubah.
Sebab tu Ustazah kata kita nak dapat hidayah, nak dapat ilmu, nak memperbaiki diri kita dengan pergaulan kita yang kita luaskan. Ustazah selalu bila jumpa siapa-siapa, ya Allah, aku ustazah ke dia ustazah, macam tu. Sebab apa? Sebab dia dapat ilmu, dia terus buat. Subhanallah, jadi betul balik bang apa yang tak kena pada saya ni. Dah betul lah dia cakap tu. Buat apa cantik-cantik kat luar rumah? Cantik luar rumah tak salah kalau menyamai cantiknya dalam rumah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita orang perempuan dah lama kan silap dalam latihan yang begini. Pandang cermin, kecantikan kita sebenarnya untuk siapa? Bohonglah kalau kata untuk suami. Kenapa Ustazah kata bohong? Akak pergi kerja satu kereta dengan suami, kedaklah Ustazah, suami kereta lain, saya kereta lain. Akak satu pejabat dengan suami, ketaklah. Habis tu yang kata cantik untuk suami ni kat mana? Subhanallah sahabat, kat pejabat orang pandang orang lain, tak pandang kita. Bulu mata aku kurang lentik kot, besok pakailah yang palsu. Sebab kita nak dipandang orang lain juga. Sebenarnya kecantikan kita ni bukan untuk dipersembahkan pada orang lain. Sampailah orang perempuan tersilap dalam memahami erti tabarruj. Apa tabarruj ni? Berlebih-lebihan dalam kita bercantik-cantikkan. So berlebih-lebihan tu bukan kata kita kata, oh ini pakai baju bling-bling, pakai baju mahal ni, tabarruj ni. Sedangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, nawaitu dia ketika memakai itu bukan niat untuk kelihatan lain daripada orang lain. Sudah pasti jangan nampak beza sangat dengan orang lain. Kita pakai tudung dah elok sama, fashionnya ada bawal, ada tenggiri, ada siakap, macam-macam ada kan. Tapi yang Allah nak, labuhkan, tutup bahagian dada, tak menampakkan bahagian-bahagian yang Allah tak suruh nampakkan pada lelaki-lelaki yang bukan mahram. Itu niat. So fashion apa silakan. Sebab tu ada orang marah bila Ustaz Zaidros kata tak payah pakai tudung pun tak apa. Ni ustaz apa tak payah pakai tudung tak apa. Letak plastik sampah dekat kepala pun boleh, asal tutup rambut tu. Marah orang perempuan sahabat-sahabat. Maksudnya tudung nak pakai cara macam mana terpulang, tapi apa yang Allah suruh tutup tu disuruh tutup. Faham? Subhanallah. Jadi jangan melampau-lampau. Orang pakai bawal fashion 2022 ni. Dia pula yang pakai dinosaur lah, pakai apa kan. Sebab dah tutup dengan tudung, letak pula songkok, letak pula serban dekat luarnya. Jadi bila pergi ramai-ramai 500 orang, orang tengok dia saja. Bila jadi orang tengok dia saja, itulah yang cenderung kepada tabarruj. Faham tak muslimat? Jadi tabarruj ni kalau kita nak faham, sebenarnya nak tarik perhatian siapa? Sampai menarik perhatian orang ni bukan mahalnya, bukan kilat-kilatnya, tapi pelik daripada yang lain. Sampaikan satu kitab, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya baca nukilan bahasa Arab dipindahkan ke bahasa Melayu. Kan perempuan-perempuan dalam Quran dibahaskan, kalau wanita jahiliah dihidupkan pada zaman ini, mereka pun pelik dengan kehidupan berfashion orang zaman moden ni. Faham tak? Maksudnya mereka dulu sepatutnya mungkin lebih dahsyat. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, zaman orang perempuan menconteng-conteng wajahnya, itu mereka kata lebih pelik daripada mereka. Jadi kalau mereka hidup pada zaman ini menyatakan kepelikannya ini lebih dahsyat daripada jahiliah, itulah dia tabarruj. Jadi silakan untuk berfashion, sahabat-sahabat dirahmati Allah, namun kita jaga untuk siapa. So teguran tadi tu patutnya kita berterima kasih kepada suami, berterima kasih kepada anak kecil yang tegur kita, berterima kasih kepada keluarga mahram kita. Kalau tak bersuami, mungkin abang kita tegur, aku tengok kau kat Facebook lain macam je bila selfie ni. Kan terima kasih. Sebab itulah bila doa Ustaz Zai, ampunkan dosa-dosa suamiku ataupun lelaki-lelaki yang melindungiku, wahai Allah, kasihani mereka yang terpikul di atas bahu mereka pelbagai tanggungjawab. Kenapa tanggungjawab tu? Bukan Allah tanya pasal diri dia saja nanti. Hang tegur tak bini hang? Hang tanya tak kakak hang? Kan kakak tu kan tak ada suami, pasal apa yang tak tanya dia? Kenapa tak tutup aurat lagi sampai ke matinya? Hang jaga tak adik perempuan hang tu? Sebab tu kena ada rasa cemburu seorang abang kepada adik perempuannya yang bertepuk tampar dengan lelaki yang bukan mahram. Dia kena tegur sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab selangkah lelaki-lelaki kita nak masuk syurga, tiba-tiba ditarik semula tak jadi ke syurga. Kerana apa? Kerana wanita-wanita di sekelilingnya. Ditanya tentang isterinya bagaimana? Ditanya tentang hubungan dengan ibunya setelah bernikah dengan seorang perempuan, lupa tak dia pada perempuan yang melahirkan dia, yang minum air susunya. Ini pun akan ditanya oleh Allah. Ditanya tentang adik-beradik perempuannya, ditanya tentang anak-anak perempuannya, semua ditanya.
Maka doa kita, kasihani suami kami, lelaki-lelaki yang melindungi kami, wahai Allah, yang terpikul di atas bahunya pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berseorangan berdiri di hadapanmu di mahsyar kelak. Berikan mereka petunjuk, hidayah dan taufikmu ya Allah, agar mereka mampu memimpin tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurgamu, mampu mereka menarik tangan-tangan kami daripada jurang-jurang api nerakamu. So jangan syok sangat kalau suami, I tak kisah you nak pakai apa je, jangan bogel sudah. Maknanya pakai ketat tak kisah, buka aurat tak kisah, nak bercakap dengan lelaki bertepuk tampar tak kisah. Itu bukan sweet sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu bukan sporting. Itu sebenarnya nak mencurahkan kepada kita minyak gas yang boleh membahamkan kita dengan dahsyatnya api neraka. Sebab tu kalau kita tak dapat suami yang menegur dalam hal agama kita, tolong bagi tahu dia. Ya Allah bang, tadi pergi kuliah ustaz cakap macam ni. Berdosa rupanya kalau saya keluar tanpa izin abang. Kalau saya keluar tanpa izin abang, abang tolonglah tegur saya. Kalau abang nampak pakaian saya dah mula macam ni, kenapa saya minta tegur walaupun 20 tahun kita hidup abang tak pernah kisah, kali ni saya minta abang tegur. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, takut kita melampau-lampau dalam kehidupan ini, dan bila kita tak menerima teguran mereka, itulah hati yang tidak sihat. Dan termasuk kita dalam hadis Abu Hurairah yang disebutkan tadi. Kalau kita tak jaga dengan betul sahabat-sahabat, maka patahlah tulang rusuk yang dimaksudkan itu. Sebab tu kena tegur dengan penuh kelembutan. Wanita, kalau kita tak ada orang-orang yang nak menegur kita, bapak saya pun dah tak ada, ustazah, adik-beradik lelaki tak ada, minta jodoh, Allah tak anugerahkan jodoh, jagalah diri kamu sebagai seorang wanita yang mendambakan syurga. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu hadis. Kalau kita rujuk ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang wanita-wanita syurga. Siapa wanita-wanita syurga yang disebutkan dalam Quran? Tentang Asiyah, isteri Fir'aun. Ini hal isteri. Subhanallah, kalau seorang diuji tentang pasangan hidupnya, suaminya, dia tak pimpin saya ke jalan agama, ustazah, bagaimana kuatnya kita berhadapan dengan ujian tersebut. Sebab Asiyah masih dijamin syurga oleh Allah walaupun suaminya adalah Fir'aun. Sebab tu lisan Nabi yang mulia bila menceritakan tentang wanita yang dijamin syurga, itulah antaranya disebutkan tentang Asiyah. Jadi tepuk dada tanya iman, sahabat-sahabat, kalau kita diuji dengan pasangan, bukan kita seorang. Ada calon wanita syurga yang telah diuji. Aku je cari agama ya Allah, aku dah pesan dah dan nasihat dah suami aku, tapi kelihatan dia masih belum mau. Belum terlambat. Terus ajak, terus bagi tahu, terus pimpin. Kat mana yang kita boleh nasihat dia. Jangan waktu dia tengah lapar, tengah hangat, tengah bad mood, kita pun abang sesungguhnya ke masjid itu 27 darjat. Memang dia baling apa yang ada kat tangan dia kat kita kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tengah dengending-ending kat kita nak minta sesuatu tu, kita cakap lah, kan indah kalau abang pergi solat jemaah sama macam jiran kita kat sebelah tu. Dia jawab lagi sahabat, kenapa kahwin dengan aku dulu, kenapa tak kahwin dengan lelaki orang sebelah tu? Dah pening pula kita kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jawapannya, kita perbaiki diri kita. Allahu Akbar. Sebab tu apabila kita bicara tentang wanita dambaan syurga, 2 tahun lepas kot tak silap, awal PKP tu kan, sebab rindu-rindu dengan jemaah, ustazah pun buat satu hadiah. Rasanya orang-orang lama dekat Masjid Al-Mu'minun ni pun pernah dapatkan buku yang bertulis 10 pesanan Ustazah Zai kepada wanita-wanita dambaan syurga. Ini pesanan ni sahabat-sahabat viral lah satu ketika dulu, awal-awal PKP dulu, dan kami ada buat program khas di Hari Wanita pada awal PKP dulu. Ustazah buat maraton 24 jam non-stop kuliah. Dan yang memulakan siri kuliah itu pada jam 12:01 tanggal 8 Mac 2020. Okey, masa PKP itu adalah Ustazah Zai dengan tajuk Wanita Dambaan Syurga. Okay, jadi sebab tu bila saya dapat tajuk ni, saya sengih je. Saya teringatlah tempat-tempat ataupun kuliah online yang saya bagi tajuk ni, memang Ustazah takkan lekang bagi 10 pesanan nasihat Ustazah Zai ni. Sebab kita tak mampu nak sehebat Asiyah. Kita tak mampu nak sehebat Fatimah Az-Zahra yang juga dijamin syurga. Kita tak mampu nak menjadi sehebat Khadijah Al-Kubra. Kita tak mampu menjadi seorang manusia yang tegar dengan bahana fitnah yang sampai kepada dia seperti Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, selain 4 wanita yang disebutkan tadi, ada kisah Siti Hajar,
Kan ada kisah wanita-wanita yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan banyak wanita-wanita lain yang kalau kita baca kisahnya aku tak sanggup ya Allah. Sebab mereka ni terlalu hebat. Mereka tidak memandang dunia mereka, hanya hidup untuk akhirat mereka. Jadi wanita-wanita zaman ini yang Ustazah Zai rasa insya-Allah kalau kita ikut 10 pesanan ini pun mudah-mudahan kitalah wanita dambaan syurga. Pertama, bangun awal sebelum subuh. Isikan dengan tahajud dan bercakap-cakap dengan Allah dalam keheningan malam. Kita mendambakan, meremang bulu roma nak cakap ni sahabat, kan, mendambakan syurga Allah. Tetapi subhanallah, kita tidur berdengkur, tak bangun-bangun sepanjang malam. Kalau kata 6 jam, 8 jam, ustazah kalau belajar sains ni tidur mesti 8 jam ustazah. Kan daripada kecil dulu anak cukup tidur, minum susu sebelum tidur kan. Macam-macam kita punya petua tu. Nampak macam tu juga sama macam orang lain yang tak cukup tidur, sahabat-sahabat. Orang tak cukup tidur, saya ingat lagi duduk asrama kan, pukul 4 pagi dah kena bangun, hafal ayat tu, hafal ayat ni. Balik rumah kawan-kawan mak marah. Macam mana kau hantar anak pergi asrama ni, budak umur macam ni tak cukup tidur ni. Alhamdulillah sahabat-sahabat dirahmati Allah, gemuk elok sihat je pun. Kan sebab apa? Sebab kita dah set cara tidur kita tu macam mana. Biar tak cukup 8 jam sahabat-sahabat, tapi kualitinya. Bila kita betul-betul nak tidur, jangan sebelum tidur tu kita main handphone dulu. Sebelum tidur tu kita gaduh dengan suami dulu. Sahabat, betul-betul tidur yang bersiap sedia. InsyaAllah 3-4 jam pun dah cukup dah. Mula-mula memang kita jadi macam pening kepala. Sedangkan Ustazah minta tahajud ni bukan minta 18 rakaat. Ustazah minta tahajud ni mulakan dengan 2 rakaat. Tolong ibu-ibu dirahmati Allah, kalau usia kita dah tahap macam sekarang ni, biasa saja bagi ustazah kita tak boleh tidur di waktu malam. Tidur awal, tak tahulah ustazah, saya tak boleh dengar kuliah maghrib. Kalau kuliah maghrib tu menguapnya 100 kali, memang ngantuk cepat. Nasib baik sekarang ni isyak awal. Isyak ustazah dengan telekung-telekung tertidur saya ni. Kan biasa tak tahulah faktor umur kot agaknya, ramai makcik-makcik ngadu macam tu. Lepas tu cik kalau dah tertidur dengan telekung, pukul berapa nanti bangunnya? 2 pagi dah tak boleh tidur ustazah. Memang tak boleh tidur. Puaslah kan. Buat tidur tak boleh tidur. Jadi buat acik buat apa? Kan nak buat apa, termenunglah sengih sorang-sorang, zaman muda-muda kena ngorat dulu. Rugi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah tak boleh tidur tu cepat-cepatlah bangkit, wuduk, solat. Sakit lutut ustazah, solat banyak-banyak, tak apa, isi lagi masa, bagi tidur sebab belum subuh dah tahajud, dah taubat, dah hajat. Kunci jam, jangan beria-ria solat sunat, lepas tu nanti subuhnya tak bangun pula. Kan sahabat-sahabat, kan main lagi share kat orang, letihlah ai pagi ni yang bekerja. Kenapa engkau macam mata gafil? Ai qiyam malam tadi 18 rakaat, nyampah orang dengar sahabat. Itu semua adalah hubungan kita dengan Allah. Kan kita buat tanpa banyak cakap, walaupun hanya 2 rakaat, istiqamah. Dan kalau wanita-wanita muda diberi waktu haid, kita tak boleh bangun untuk solat, untuk berwuduk, kerana kalau kita buat pun sia-sia. Maka bangunlah kita untuk buat perkara yang bukan sia-sia. Pada waktu 5 minit, 10 minit kita bertahajud, walaupun kita dalam haid, kita kunci jam juga siap-siap, bangun siapkan tasbih. Aku nak buat 2000 istighfar sebab aku tak boleh sembahyang. Di waktu mana kita buat? Di waktu tengah malam. Kenapa ustazah suruh buat juga bangun malam ni tanpa stop? Kerana sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita stop disebabkan kita ABC, disebabkan kita head, kita cakap pada diri kita sendiri. Kalau aku berhenti ni aku kenal dah, lepas saja head mandi wajib memang tak ada dah bangun malam lagi. Kerana apa sahabat? Sebab kita dah jadi lemau dah. Haidnya saja 10 hari, 15 hari. Okay, jadi bayangkan sebulan 30 hari. Separuh hari, separuh malam kita buat untuk tahajud, bangun. Lepas tu 15 hari haid, memang kita akan jadi malas balik. So bangun juga, walaupun kita tak bersolat, kita niatkan untuk kita beribadah cara yang dibolehkan oleh Allah. Maka tidak ada malam tanpa tahajud. Tidak ada malam tanpa qiyamul lail. Sebab banyak orang silap faham qiyamul lail ni hanya solat. Qiyamul lail ni apa saja ibadah. Tak mampu bersolat, baca Quran. Sebab maksud qiyamul lail itu menghidupkan malam. Termasuklah juga sahabat-sahabat rahmati Allah, kain menggunung dah 2 hari tak lipat ni. Kan kita tak boleh tidur, lipatlah kain pukul 3 pagi.
Sambil lipat kain tu kita baca apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Buka YouTube Asmaul Husna ke apa, sambil kita boleh ikut, settle lipat kain, settle zikir 2000 kali. Kita tak pernah terfikir, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini yang memudahkan kita untuk ambil perkara yang nampak ringan tapi berat pada timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, isikan masa siang dengan selitkan sekurang-kurangnya satu majlis ilmu. Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah, wajibkan diri untuk mendengar ilmu walaupun sehari hanya 1 kali, 1 jam. Kenapa Ustazah sebut 1 jam ni? Sebab bila kita kata ilmu, dia ambil yang 1 minit, 1 minit setengah video-video pendek tu. Itu yang caca marba pakat tak faham belaka. Saya risau orang mengaji macam ni. Pagi tadi saya mengajar kitab Di Balik Tabir Kematian, karangan Imam Ghazali. Bab 8 ni bab mukasyafah. Mukasyafah ni banyak cerita pasal mimpi. Kalau orang hanya mendengar yang pagi tadi, Ustazah ni Ustazah mimpi kot. Kan semua hal mimpi dia cerita. Sebab tu kena ambil tahu bab 1 dia cerita apa, bab 2 cerita apa. Orang yang follow dengar dengan air mata yang jatuh. Ini safnya Ustazah, banyaknya pelajaran. Sebab dia follow minal awal kitab sampai nak habis dah kitab tu, kulit ke kulit. Ini namanya mengaji. Sebab tu Ustazah Zai kalau dijemput ke mana-mana tak pernah merasakan saya lah guru anda. Kenapa bila saya dijemput ke mana-mana, contoh tajuk macam ni lah, Ustazah nak minta tajuk wanita dambaan syurga. Kita dengar macam Khalid, syoknya jadi wanita dambaan syurga. Sebab wanita dambaan syurga ni sahabat, bukan doa kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah tu yang makbul. Maknanya syurga yang rindukan dia. Ish, meremang bulu roma sahabat. Semua kita nak syurga tapi belum tentu lagi dapat. Tapi ada wanita-wanita yang disebut di lisan Nabi SAW, syurga yang tunggu dia. Memang confirm lah, bukan syurga lah namanya aku ni kalau wanita tu tak masuk ke dalam aku. Faham dah? So ada contoh-contoh tu yang bila kita baca, ya Allah aku tidak sehebat Khadijah, aku lebih kaya, lebih berharta daripada suamiku, tapi aku pijak-pijak dia sebab berumah ni aku bayar kereta aku, dia pakai semua aku punya, ya Allah. Mulalah kita rasa besar kepala sahabat. Khadijah jauh lebih kaya dari kita tapi suami tetap ketua kepada dia. Subhanallah. Kan apa lagi yang kita nak bagi contoh? Kalau kita kata suami kita ni miskin, Fatimah Az-Zahra suaminya yang paling miskin. Tapi kerana akidah yang dibawa, akhlaknya Sayyidina Ali, tiru sebiji kerana Sayyidina Ali hidup daripada kecil macam hidupnya Rasulullah. Nabi bawa dia hidup bersama dia, duduk dalam rumah Nabi kan. Subhanallah. Jadi akhlaknya mirip akhlak Nabi. Sebab tu Nabi pilih siapa lelaki yang berhak mengahwini Fatimah Az-Zahra, puteri kesayangannya, manusia seperti Sayyidina Ali. Ramai lelaki-lelaki kaya yang nakkan Fatimah, tapi dia tak pilih lelaki yang macam tu. Sebab dia tahu dengan akhlak, tunduklah hati Fatimah. Tunduklah hati Fatimah semakin tawaduk kepada Tuhannya. Masya Allah, ini yang kita tak mampu nak tiru. Jadi bila kita tak mampu nak tiru hak tu, Ustazah buatlah. Nombor 2 tadi, datanglah majlis ilmu. Sebab yang Ustazah Zai datang sekali-sekala ni sahabat, nak kata guru macam mana, tapi ustaz-ustaz yang datang seminggu sekali, seminggu 2 kali menadah kitab. Ini kita tak nak telaah pun. Bosan lah Ustazah ustaz tu. Dah lah dah tua, tak handsome pula. Tak naklah ikut ustaz tu pula dah. Kalau ustaz TV ya saya datang. Ingat ustaz TV tu boleh datang selalu. Tak boleh datang selalu sahabat-sahabat. Lepas tu dia duduk kalau Ustaz TV nak pilih soft depan je. Ya Allah Ustazah, tak tahulah dia pakai produk apa kan. Putihnya. Lepas tu Ustaz ni tak merokok rasa Ustazah. Bibir dia merah. Ke situ pula dah. Sama macam masa kuliah online dulu. Dia letak handphone kat depan. Ya Allah. Ustaz tu bercakap macam-macam hadis Quran. Ya Allah. Handsomenya Ustaz ni. Kelain pula dah. Sama macam Ustazah Zai kuliah online. Susah hati aku untuk kata tudung cantik lah, apa cantik. Ni yang perempuan. Kalau yang lelaki agaknya apalah dia pandang. Astaghfirullahalazim kan. Fitnah kalau kita tak jaga niat kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu Ustazah duk cakap kita nak belajar kerana apa sebenarnya? Untuk mendekatkan kita kepada Allah. Sebab tu kamu jadi orang yang di hadapan, Ustazah Zai selalu ingatkan diri, jangan kumpul follower untuk orang tunduk pada kamu. Kamu kumpul ramai orang ke mana-mana kamu pergi untuk mengajak mereka tunduk kepada Allah. Kalau mengajak tunduk kepada kamu, kamu tu siapa? Kamu tak boleh photostat akhlak Nabi SAW. Banyak keburukan yang orang nampak baik tu sebab Allah hijab dosa dan aib kita, sahabat-sahabat. Jadi yang kita nak tiru tetap nak kenalkan siapa Rasulullah.
Saya pun tak mampu tiru Rasulullah, tapi kita belajar bersama-sama. Jadi apa yang Nabi ajar pada kita, duduklah dalam majlis ilmu. Kerana di situ ada terapi, di situ ada ketenangan. Di situ kadang kita tak faham pun apa ustazah ni cakap. Tapi nanti bila kita ada masalah, sahabat-sahabat, diuji satu perkara yang berat, kita nak cerita kat orang pun rasa macam, ya Allah, ni aib keluarga aku tak boleh cerita kat orang. Kita menangis atas sejadah kita, terngiang-ngiang suara ustaz tu dalam bab macam mana kita nak pujuk hati kita sendiri. Percayalah, ini kesan tarbiyah daripada ilmu yang setiap hari. Jadi lambat lagi lah kita nak jadi wanita dambaan syurga kalau hanya pilih ustaz mana je yang aku boleh dengar. Hanya pilih tajuk mana yang aku nak dengar. Hanya pilih yang mana aku rasa syok. Sahabat-sahabat, ni banyak yang terasa, ni banyak yang terasa. Memang nak bagi terasa. Sekian dia maklumkan. Ketiga, solat duha jangan ditinggal. Kenapa? Sebab sebagai orang perempuan yang banyak kerja di rumah setiap hari, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak tunggu subuh ke zuhur tu antara waktu solat yang panjang senggangnya. Kalau kita tengok maghrib ke isyak, cepat kan? Hatta ramai ibu-ibu kita yang dah tak ada nak hantar anak pergi tuition, tak ada nak tengok-tengok TV. Dia berwuduk sekali maghrib sampai ke isyak. Isi selemasa tu dengan tazkirah, dengan kalau tak pergi masjid dengan kuliah maghrib, dia baca Quran. Tak sekejap dia dengar dah azan isyak. Terus solat isyak di awal waktu. Tapi kalau nak jaga wuduk subuh, mampu ke kita jaga sampai ke zuhur? Ya, awak terus sembahyang zuhur tak ambil wuduk. Saya jaga wuduk bang daripada subuh. Hari-hari. Tak kembung ke perut, tak kentut langsung daripada tadi ni. Berapa jam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu ada solat duha di antaranya. Kan terbatal dah wuduk kita yang subuh tadi. Pukul 8 pagi, puas jaga wuduk ni. Berwuduk untuk apa? Untuk duha. Bukan hanya 2 rakaat. Boleh ditambah lagi, tambah lagi. Tambah ni bukan mesti 2 bagi salam, 2 lagi bagi salam, tak. 2 rakaat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, cukuplah. Salli sunat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Kan barulah pergi sidai kain pukul 8. Contoh, tadi tu sementara kain dalam mesin. Lepas tu sidai kain, sapu sampah kan. Dah terkentutlah pula lagi. Kan pukul 10 tak ada nak buat apa sahabat-sahabat, masuk bilik air rasa nak terkucil. Alang-alang buang air, basuh satu bahagian, basuhlah anggota wuduk sekali. Nak buat apa ya? Berwuduk, dah halang-halang berwuduk. Amalan Bilal bin Rabah, dia solat sunat wuduk. Dah kita nak masuk syurga macam Bilal bin Rabah. Sebab tak ada buat apa ni, solat sunat wuduk. Alang-alang solat sunat wuduk ke 10 pagi tu sunat duha lagi. Boleh ke ustazah? Tadi saya dah duha. Duha ni boleh berkali-kali. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sementara kita belum mendekati waktu tengah hari yang diharamkan solat. Makna paling mudah nak faham, selewat-lewatnya mungkin setengah jam atau 20 minit sebelum azan zuhur masih boleh. Pukul 12 tengah hari tu boleh. Hatta kalau kita biasa duduk di Arafah, di padang Arafah tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Al-Hajju Arafah. Apa antara khutbah yang digalakkan kepada kita? Dia tak galakkan kita solat duha awal pagi. Dia galakkan kita solat duha menjelang ke tengah hari. Kenapa? Sebab itu waktu duha yang disukai oleh Nabi. Jadi kalau PL macam kita ni, tak apa, Nabi suka yang dah dekat-dekat tengah hari. So kita pun nak tiru sunnah Nabi. Tiba-tiba anak datang, "Ma, jom kita pergi Giant jap cari barang." Kan? Mama tak duha lagi ni, mama nak ambil afdal pukul 11.30 nanti. Contoh kan sahabat-sahabat. Akhirnya hari tu langsung tak berduha. Memang tak dosa. Memanglah bukan wajib. Tapi sebab dah usia macam ni, kita nak jaga sungguh-sungguh. Jadi alang-alang kita tak ada gangguan pagi-pagi tadi, buatlah dulu 2 rakaat. Nanti kalau kita nak tambah lagi, Alhamdulillah, nasib baik kau datang pukul 11. Mak dah buat dah duha mak tadi. Sebab anak kita pun menyampah, boleh, mak nak suka je kalau kau bawa mak jalan. Tapi kau tunggu sekejap, mak nak duha sekejap. Anak kita pun, dari tadi tak nak duha ni, aku dah datang baru nak duha. Tu yang anak kadang-kadang menyampah dengan maknya sahabat-sahabat. Tak maaf lah nak kata kan. Ustazah, mak saya tu bukan wajib pun ustazah. Saya ni dah kejar masa. Suruh datang, teman beli barang. Kita dah sampai tu, jap mak nak duha. Kau tak bagi tahu mak nak datang ke berapa? Kan sahabat, dia tu dalam waktu kerja kita suruh, kau keluarlah, bos kau kan sporting, kau keluarlah hantar mak kita pergi Giant beli telur sekejap. Kan kita sahabat-sahabat.
Tak sedar kita mengajar dia buat satu benda dosa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi ambil peluang. Solat duha jangan tinggal. Dan tolong jangan ketika berduha kita niatkan apa? Sebab aku tak nak apa-apa ke dana. Aku nak jadi orang kaya dengan solat duha. Yang menjadikan kita kaya bukan duha itu. Yang memberi kita rezeki adalah pemilik waktu duha itulah Allah. Sebab tu tak sedikit hari ni pengusaha-pengusaha bisnes kecil-kecilan apa saja kan buat iklan sana sini. Bila orang tanya apa rahsia kejayaan, keuntungan berganda-ganda sebulan, saya wajibkan semua staf saya buat solat duha. Kemain lagi dengan bangganya. Takkan punch in kalau tak duha dulu dekat surau kami. Itulah rahsia kejayaan kami. Lepas tu kita sembang pula dengan staf dia. Oh memang kami wajib solat duha. Subuh tadi kau sembahyang tak? Tak, bangun lambat. Kenapa kejadiannya kita ni sahabat-sahabat? Rupanya solat duha semata-mata untuk kaya. Baca waqiah kerana nak kaya. Salah. Kita mencari semua ini melalui rezeki Allah. Ya, jadi tolong perbaiki, tolong betulkan. Sebab itu kemarin dalam kitab apa ya? Dalam kitab, kami belajar Fasabrun Jamil pagi-pagi. Macam mana Nabi Musa alaihissalam, kekasih Allah diselamatkan daripada ditenggelami oleh lautan yang terbentang luas. Di belakangnya adalah musuh-musuh Fir'aun. Al-Gojo ni memang takut kena kejar dengan mereka. Depan adalah lautan. Dihalakan sahaja tongkat mukjizat itu ke laut, terbelah dengan izin Allah. Tentera-tentera Musa, pengikut Nabi Musa, boleh selamat melalui lautan. Tanpa terkatup lautan yang terbelah tadi. Tapi musuh-musuhnya, yakni tentera Fir'aun yang duduk di belakang, lalu je pada laut tersebut, laut pun terkatup semula. Ini kerja siapa? Kerja Allah. Tapi selamanya Musa tak pernah bertuhankan tongkat tadi. Tak pernah bertuhankan, terima kasih laut, mulai hari ini aku puja engkau. Sebab masa aku nak lalu tu engkau telah terbelah. Sebab keyakinan Musa yang memberi kejayaan dan kemenangan itu adalah Allah. Kita hari ini banyak taksub kepada satu benda. Tu sebab dah moden tapi masih jumpa Tok Bomoh lagi. Dah moden masih pakai tangkal lagi. Dah moden masih percaya orang tu orang ni lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebenarnya Tuhan kita Allah. Macam Siti Hajar berlari-lari antara Safa dan Marwah. Berusaha antara Safa dan Marwah. Tapi dia tidak putus asa bila tak dapat air antara Safa dan Marwah. Allah tetap bagi. Bukan antara Safa dan Marwah air Zam-Zam keluar di telapak kaki Nabi Ismail yang sangat kecil ketika itu. Kalau kita fikir, pasal apa Allah tak bagi dekat tempat dia mencari berusaha tu? Kenapa Allah bagi kat tempat lain? Sebab Allah nak ajar kita dalam hidup ni jangan ada cerita putus asa. Kalau Allah nak beri, tetap Allah beri. Inilah wanita dambaan syurga yang yakin dalam setiap ketika ada Allah di hatinya. Antara Safa dan Marwah, Siti Hajar tak mengharap apa. Tolong aku ya Allah, anak sedang kelaparan ya Allah. Tak ada tumbuh-tumbuhan kat sini ya Allah. Tak ada sumber air kat sini. Suami dah tinggalkan aku dengan kerja dakwahnya ya Allah. Mesti hatinya bercakap-cakap, sahabat-sahabat. Bercakap dengan siapa? Bercakap dengan Allah. Bukan bercakap dengan hamba-hamba Allah. Kita mengadu kepada seluruh hamba Allah. Rupanya hamba Allah A gelakkan kita di belakang kita. Hamba Allah B padan mukakan kita. Tapi mereka hanya mengadu kepada Allah. Inilah wanita dambaan syurga. Faham ya? Yang keempat, sentiasa pastikan solat di awal waktu. Yang ni dah acap kali Ustazah cakap. Setiap kali cakap terasa macam ke dalam pang Ustazah. Saya janji asar ni saya tak nak lewat-lewat. Tapi besok lusa lupa lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita seperti membiasakan diri kita memberikan sisa waktu kepada Allah. Sedangkan bila dipanggil, ini kita cerita tentang wanita lah yang kita faham kebanyakannya duduk di rumah. Tapi wanita yang di luar rumah, saya Ustazah, bos Cina, elok-elok azan Zuhur tu lah dia panggil meeting. Meeting dulu. Jangan pula nak bentang bajet kena apa ke pukul 4 tak berhenti lagi. Lajak asar pula sahabat. Zuhur tadi tak settle lagi. Kena siap-siap Ustazah masuk bilik makeup dulu. Macam mana sahabat-sahabat? Kan orang perempuan ni masuk bilik makeup sama-sama. Nak jadi ahli politik apa bilik makeup sama-sama. Ustazah masuk TV pun, Ustazah janganlah terus duduk kat situ. Bilik makeup dulu. Dah kenapa? Senangnya kerja dengan Ustazah Zaidi. Make up kan Ustazah tak sampai 5 minit. Kalau si Polan tu Ustazah 45 minit make up dia saja. Dia pun bayar kami sama je Ustazah. 5 minit Ustazah pun sama bayaran. Yang 45 minit 1 jam pun sama bayaran.
apa sampai 45 minit make up? Nak pasang bulu mata palsu dia, jap tercabut. Tu yang lama tu. Kalau Ustazah masuk juga bilik make up, sebab tu dulu calling time sahabat-sahabat saya kena subuh kat sana. Pasal apa lama sangat, banyaknya masa aku kat sini ni. Kan sebab bilik make up lagi. Lah bukan payah pun, nak tepih bedak je. Supaya tak nampak berkilat-kilat sangat muka, bedak je. Lipstick Ustazah tak payah, Ustazah ada sendiri nak pakai. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, mudah. Sebab apa? Sebab kita yang cari susah sebenarnya. Kenapa kita nak tepek benda yang tak boleh terus solat? Azan nanti terus solat. Kan senang kerja kita. Sebenarnya kita yang bikin susah. Inilah orang perempuan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan kita bercakap tentang perempuan walaupun ada lelaki yang menonton. Cameraman kita sampai 2 orang lelaki. Malu nak cakap benda ni sahabat-sahabat. Tapi kita orang perempuan banyak cari susah sendiri. Kenapa tak solat-solat lagi ni? Allah Ustazah, qada tak boleh ke? Kan kalau solat awal waktu kena buka tudung, cabut, solat, lepas tu make up lagi. Ustazah ingat murah make up saya tu. Sebulan nak peruntukkan separuh gaji saya tau. Jadi akhirnya dia solat zuhur lewat waktu. Asarnya nanti pakai wuduk yang zuhur tadi. Tiap-tiap harilah zosar engkau tu. Hari-hari. Kenapa zosar? Zuhurnya hujung waktu, asarnya awal waktu. Di pejabat, kerja 30 tahun. Kebanyakan, majoriti. Ramai yang mengadu pada Ustazah, tegur Ustazah. Bukan semua. Wallahi bukan semua. Tapi kalau yang berlaku macam tu sahabat, apa kita nak jawab depan Allah? Kita tegur dah ni. Tapi dia boleh cakap apa? Yang kita solat asar awal waktu tu tak pernah masuk dalam ceramah. Kita zuhur je kot hujung waktu. Itu pula fokus dia. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bercerita tentang wanita yang dalam rumah. Aku nak masak dulu ke solat dulu zuhur awal ni. Kalau masak dulu ikan sempat sejuk. Suami baru nak keluar daripada pejabat ni. Solat dululah halang-halang lagi 5 minit. Ambil wuduk, tunggu azan. Ya Allah, meremang bulu roma sahabat. Lagi 5 minit kita masuk bilik air. Jangan masa azan tu masuk bilik air. Lagi 5 minit masuk bilik air wuduk. Kenapa awal sangat? Kejap lagi azan. Subhanallah, saya antara yang terkagum-kagum sampai sekarang nak tiru mak saya punya akhlak. Begitulah sahabat-sahabat. Kenapa lewat sangat solat duhan dekat Zuhur? Kau suka tuduh-tuduh mak macam tu. Penceramah saja tapi tuduh orang. Kan mak saya cakap. Kenapa pula rupanya dia berwuduk untuk Zuhur dia pukul 12.30. Duduk, pegang tasbih, tunggu waktu. Subhanallah. Nak buat apa lagi? Mak bukannya ada kerja macam orang-orang muda. Tunggulah waktu. Orang menunggu waktu ni sahabat dirahmati Allah, dia akan tenang, lapang hidupnya. Tak percaya tengok kehidupan kita ketika buat umrah Mekah Madinah. Betul kan? Kita kan tunggu waktu kat sana. Imam Bilal duduk tidur lagi kat rumah, kita dah duduk depan Kaabah. Nak duduk depan Kaabah. Tenang. Bukan kerana Mekah Madinah, buatlah menunggu waktu di sini. Hidupmu luar biasa tenang. Okay? Sebab itu tolong jadi orang perempuan jangan suka melewat-lewatkan solat. Pasti kamu berhak menjadi wanita dambaan syurga. Okay? Antaranya lah kaedah, ya Allah, Ustazah sedang menasihat dirinya sendiri. Tapi kalau yang di pejabat tadi, baru nak start meeting, 3.30 tak solat lagi, meeting tak berhenti lagi. Takkanlah tak boleh nak excuse dengan bos. 5 minit, insya-Allah paling lama 10 minit. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ini kalau aku tak solat juga ni, mau pukul 4 suku tak berhenti lagi. Kita dah biasa dengan keadaan tu, lari sekejap. Solat ni jangan pula lepas Fatihah baca surah Al-Mulk, surah Al-Baqarah. Memanglah bos marah, mana tak datang-datang. Baca yang wajib je ketika itu. Sebab aku nak cerita pun lepas Fatihah ada surah, ada tomak ninah. Bukannya si Acong ni faham pun, ya Allah. So kita ambil asalkan kita sembahyang tepat pada waktunya. Sebab solat tepat pada waktunya ni adalah perintah Allah. Kitaban mawquta. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Yang kelima, pakaian bersih dan patuh syariat. Itu sebab kenapa pentingnya pakaian bersih dan patuh syariat. Tak adalah cerita bila kita keluar ke mana-mana, Kak tak solat, baju kotor lah Ustazah. Itu banyak sangat. Rasa nak lepuk je kadang sahabat. Ikut Ustazah Rehlah, kita dah hajat dah semua sembahyang. Baju kotor lah. Kotor tak mana ni? Berpeluh, berlengah badan daripada tadi. Akak balik hotel lah baru sembahyang. Ramai. Subhanallah. Kenapa kita suruh pakai patuh syariah, sahabat? Supaya kita dapat merancang waktu solat kita itu tepat pada waktunya. Atau dalam musafir nak jamak takdim ke takhir, kita buat plan tu berdasarkan apa yang perjalanan kita.
Bang, kalau kita sembahyang sekarang, lega kot. Nanti sampai dekat kampung nanti, dah mesti ada tetamu nak sembang dengan kita semua. Sembahyang siap-siap lah, jamak takdim senang. Subhanallah. Pakaian tu sahabat, daripada pagi nak keluar rumah kita dah plan dah. Hari ni lah pakai baju pesen apa ni, lengan besar. Senang nanti nak ambil wuduk bang. Tapi waktu-waktu period tu, kita pakailah yang lengan dia macam susah sikit nak angkat sampai ke siku. Kenapa? Sahabat dirahmati Allah. Sebab kan tak sembahyang bang, tak apa pakai baju lengan susah nak angkat macam ni. So kita pilih baju pagi hari, itu pun menandakan kita rindu nak zuhur dan asar nanti di mana. Ditakdirkan kita mati dalam perjalanan pun, niat kita memilih baju supaya senang zuhur dan asar dan tidak singgah kat mana, itu pun dipandang Allah macam orang yang dah buat zuhur dan asar. Faham ya sahabat-sahabat? Tu semua tergantung dengan niat kita. Tapi bila dah nak sembahyang, orang ajak singgah sembahyang, Allah, tapi macam mana? Sekarang ni lepas Covid tak ada telekung lah dekat surau tu. Marah surau pula. Covid dah habis, telekung letak mana, suruk kat mana dia pun ni. Marah orang suruk telur, marah orang suruk telekung. Pakai yang sempurna lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau nak marah, nak salahkan orang tu nombor satu kita ni. Tapi salah sendiri kita tak nak akui. Yang ke-8, 6. Keutamaan hidup adalah Allah, Rasul dan suami bagi sang isteri. Keutamaan hidup. Sudah pasti ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kalau anak-anak selepas Allah dan Rasul adalah ibu ayah. Melalui ibu ayah, redha Allah ada pada kamu. Kalau sudah bersuami, redha Allah ada pada redha suamimu. So fokus, Allah suka aku macam mana, Nabi suka aku bagaimana, suami redha tak aku begini. Sahabat, Ustazah sibuk redha dia je, kita tak redha tahu apa dia buat kat kita. Itu masalah. Tapi wanita dambaan syurga, sahabat, macam mana lagi nak kata? Yang ke-7, bersih hati dan kekal dengan niat ingin bertemu dengan semua kesayangan di dalam syurga, walaupun kadang-kadang mereka amat menyakitkan. Betul kan? Kadang yang menyakitkan kita tu kakak ipar kita yang tiap minggu balik kampung tu jumpa dengan dia, nyampah tengok muka dia. Sahabat, pandang dia sebagai orang yang paling kurang aku tak hari-hari jaga mak aku sakit kat kampung. Kan dia lah yang bantu contoh. Maka macam mana kita tak suka pun kita pandang dia, aku nak jumpa lagi dia dalam syurga ya Allah. Maka bila kita plan nak jumpa lagi orang tu dalam syurga, kita tak berani nak dendam hasad dengki di atas dunia kepada mereka. Faham sahabat? Susah Ustazah nak maafkan apa yang dia dah buat kat saya. Memang susah. Tapi kita kena mujahadah untuk paksa diri kita. Kalau aku ada dendam kat orang, ada hasad, ada benci kat orang, Nabi bagi tahu kita tak masuk syurga orang yang ada sebesar zarah benci di hatinya. Faham ya sahabat? So sebelum dia menjadi nanah yang parah, baru luka sikit-sikit tu pujuk hati. Alah, mulut dia dah memang macam tu kan bang, nak buat macam mana? Maafkan ajalah dia. Kan sahabat? Jangan biarkan suami kita tengah sakit hati dengan mak dia. Kan kau ni kalau balik kampung tak pernah bagi mak duit. Sakit hati suami kita. Kan mak kita tak tahu apa masalah suami kita masa tu, pujuk suami kita. Tak apalah bang, nanti bila kita ada, kita tak mampu bagi duit, kita gembirakan mak dengan cara lain. Pujuk. Jangan jadi isteri yang memanaskan lagi. Kan saya dah kata, abang tengah tak ada duit tu jangan balik kampung. Mak abang tu mulut memang ya Allah longkang sungguh mak abang tu kan. Bukan mak saya. Sindir-sindir lagi sahabat-sahabat. Suami lagi sakit hati. Patut punca wanita ke dalam neraka bukan saja menyakitkan hati suami, tapi menyakitkan hati suami tentang siapa yang dia kata. Faham? Rujuk kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Syarah hadis tu panjang. Bab yang pertama. Kalau kita faham kat situ, ya Allah, aku tak kutuk suami aku, tak sakitkan hati suami aku. Tapi hati aku sakit sebab setiap kali balik kampung kita kutuk kakak dia. Kita kutuk mak angkat dia. Siapa-siapa yang suami kita sayang, kita kutuk, dia sakit. Alah, kita bukan cakap pasal abang pun. Kita cakap pasal kakak angkat abang tu, tak perangai, tak senonoh tu. Contoh kan sahabat. Maka itulah rupanya punca terhijabnya seorang wanita mudah ke syurga. So banyak kita nak betulkan sahabat. Yang ke-8, sentiasa berme time dengan Al-Quran. Supaya bukan hanya mengaji, tapi juga mengkaji. Supaya kita bukan hanya membaca, tapi kita bertadabbur. Untuk apa tadabbur? Supaya takabur kita ni lebur.
Untuk apa tadabbur? Supaya iman kita semakin subur. Untuk apa tadabbur? Sebab kita sedar diri dengan Quran penyelamat nanti di alam kubur. Subhanallah sahabat. Yang ke-9. Okay. Sangka baik dengan Allah dan hamba Allah, tiada yang sia-sia yang didatangkannya kepada kita. Makna sentiasa sangka baik, sangka baik, sangka baik. Dia tak faham, ya Allah, kalau dia faham dia takkan buat aku macam tu. Sangka baik. Tapi jangan terlampau sangka baik pula. Bang, pukul 3 pagi tu bang, semalam jiran kita kan terhendap-hendap kat rumah. Lepas tu awak kena banyak belajar. Suami kata sangka baik je lah. Esok malam kita jumpa lagi. Lepas tu barang kita hilang. Bukan dia kot bang. Habis tu buat apa pukul 3 pagi? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak apalah bang, sangka baik je lah. Dia saja nak tengok kereta kita jam 3 pagi kot. Besok je kereta kita hilang. Kan sahabat dah nampak dah. Tapi sangka baik je lah. Salah juga tu. Jadi sangka baik kepada Allah dan hamba Allah. Terakhir yang ke-10, sentiasa belajar upgrade iman dan ilmu serta kecantikan diri. Kecantikan diri pun ada ustazah, ya. Kan sentiasa upgrade iman dan ilmu serta kecantikan diri. Kecantikan diri ni bukan berapa tebal bedak yang dia pakai, sahabat. Bukan berapa mahal baju yang dia pakai, tapi bedaknya adalah wudu. Sentiasa berwudu. Masya Allah, lipstiknya adalah zikrullah. Gantikan mulut kita yang suka berkeluh kesah ni dengan zikrullah. Perhiasannya adalah akhlak yang indah. Oh subhanallah, ini kecantikan sebenar bagi seorang wanita. Sahabat, yang kita gah-gahkan, tegang kulit muka kita, lepas 30 tahun kendur juga. Sahabat-sahabat, kecantikan kita dulu saza, suami saya nak kahwin dengan orang lain, tapi sebab saya lebih cantik, dia jatuh hati kat saya lah. Akhirnya dia pindah pula. Dulu bukan saya ke yang paling cantik di mata abang tu dulu, sekarang orang lain ada. Kan sahabat? Biasa, semuanya akan pudar hilang. Tapi yang akan kekal adalah tadi. Kan? Apa yang kita jadikan bedak adalah wuduk kita. Apa yang kita jadikan lipstick adalah zikrullah kita. Apa yang kita jadikan pakaian yang indah adalah akhlak kita. Kita mati tak percaya, orang tak pandang berapa tebal. Kau ingat tak dulu yang selalu bedak tebal-tebal tu? Tak. Orang akan kata, ya Allah, yang selalu kalau kat office tu dapat apa berita pun senyap, senyum je. Orang ingat akhlak kita. Walaupun sikit, itu yang orang sebut-sebut selalu. Dan bila orang sebut tentang akhlak kebaikan kita, sekali, berkali-kali kita mendapat sejuknya barzakh selepas matinya kita. Faham ya sahabat-sahabat? Semoga kita lah wanita dambaan syurga. Walaupun nak sebut ni tak layak, mudah-mudahan Allah redha pada kita. Kerana bila mendapat redanya Allah, insya-Allah terbuka luaslah pintu syurga untuk kita. Ampun maaf zahir batin, ramai yang menonton bersama-sama kita pada petang ni. Walaupun lain tak berapa cantik, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.